Muslimin muslimat sekalian, bercakap bab adab ni, Masya Allah, terlampau banyak adab yang kita nak didik anak-anak. Ya, Ustazah baca dalam kitab Fiqhu Birrul Walidain, dalam bab ciri-ciri pendurhakaan. Masya Allah, ya banyak dia punya ciri-ciri. Dia tak kata anak durhaka, tapi ni ciri-ciri lah. Maknanya kalau tak jaga-jaga, ke situ perginya kerang, kan ya. Antara ciri dia, cuba tuan-puan dengar. Saya baca yang ke-9. Seorang anak bawa mak ayah dia pergi majlis, tapi lepas tu dia tidak menaruh kepedulian terhadap mereka. Dia duduk mendahului orang tuanya, berbicara sebelum mereka atau sebelum meminta izin kepada mereka. Perbuatan ini dikhawatiri menunjukkan ada wujudnya sikap sombong dan takabur dalam jiwa anak-anak tersebut. Panjang lagi huraian dia. Saya ambil poin atas ni. Ni poin nombor 9, tuan-puan. Masya Allah, sampai tahap tu adab itu diajar. Kita bawa mak kita tu dah tua, mak ayah, pergi majlis kenduri kahwin. Sekali disapa dekat kita punya kawan, BFF, satu geng dalam WhatsApp, sudahnya mak ayah kita sendirilah pergi ambil lauk. Kita ni dah bertepuk bertampar dengan kawan-kawan kita. Ya, ada terdetik hati anak tanya, mana Wan tadi mak? Ada tu, tak apa, pandailah dia. Kita jawab. Ya, ini Ustaz nak cerita yang kondisi hari ni, hari ni. Mengambil kira apa yang disebut dalam kitab ini. Ada. Ya, sekarang dah habis, semua dah makan, kita pun kat kereta tunggu. Mana mak tak datang-datang ni? Kita tak ada janji sebenarnya dengan mak kan, datang ke berapa kan? Sekarang semuanya ikut pandai mak ayah kita lah. Kita carilah mana ramai kenduri, mana Siti Mah ni. Tak nampak-nampak, pandanglah. Nanti orang lalu lalang kan, makcik cari siapa? Cari anak makcik tadi ada dia. Tuan-puan, itu dilihat sebagai tidak beradab. Anak yang tidak beradab. Masya Allah. Dalam kitab sebut. Ya, ada seorang ulama tuan-puan, ada nama dalam kitab tapi saya tak ingat namanya. Dia mengajar ulama, maknanya ulama hebat, orang datang dengar dia mengajar apa semua. Tapi bila balik rumah, dia tak nak di hadapan ibu tu nampak macam apa? Nampak macam ustaz besar, tak nak. Nampak macam tok syekh, tak nak. Di hadapan ibu, kita adalah orang yang paling tak pandai. Kita adalah jauh sangat pangkat kita nak banding dengan mak kita. Apa dia buat? Bila dia balik rumah, mak dah tidur. Dia zaman dulu punya cerita kan tuan-puan, mak dah tidur, dia nampak tapak kaki mak tu tak cukup bersih, maka janggut dia lah yang digunakan untuk bersihkan tapak kaki mak dia. Sampai dia rasa, kat sinilah tempat aku yang sebenar. Mak aku tinggi sangat. Walaupun dia seorang ulama besar. Nak jaga apa? Jaga hati kita, adab hati, adab budi pekerti, semua nak jaga dengan mak ayah tuan-puan sekalian. Wakhfid lahuma janahadzulli minar rahmah. Ini benda ni Ustazah pun ambil iktibar. Kadang-kadang Ustazah bawa mak ayah datang program ceramah. Ya? Bila bawa mak ayah, penganjur, dia jemput kita. Jadi memang tumpuan orang-orang yang menyambut ni memang pada kita lah. Ustazah datang, ustazah kita bergambar ustazah. Macam tadi lah. Ya, kita pun bergambar lah gini. Yang menyambut ni, jemput ustazah makan. Contoh, ustazah bawa mak ayah ustazah. Ustazah dikira tidak beradab kalau pada saat awal lagi tidak perkenalkan, ini adalah mak saya. Jangan buat apa-apa dulu tuan-puan. Turun kereta, kita bawa mak ayah kita, terus cakap, Hajah, ini mak ustazah ya, ni mak saya, ni ayah saya. Kenalkan nama, ini Hajah Maryam, ini Haji Musa. Bila kita cakap macam tu, orang lain pun akan, oh ya ke, nampak kita tak salahkan orang yang sambut sebab kita tak cakap. Kan dia ingat tu PA kita ke apa benda kan, lagi satu hal lah pula. Ya, itu mak kita, Masya Allah. Jadi kita cakap, ini mak saya. Lepas tu tuan-puan, masa nak bagi ceramah, mak ayah kita ada. Alu-alukan. Dah cakap pengurusi majlis, salutation salutasi. Pengurusi majlis ni semua, ini adab dalam majlis. Dan ibu saya.
Yang paling saya raikan, yang paling saya sayang, yang paling saya kasih, yang paling bermakna dalam hidup saya, yang saya tidak akan di sini kalau tak akan berada di sini kalau dia tak ada, iaitu bonda saya yang bersama-sama hari ni. Ya, datang duduk saya dalam majlis ni dan saya minta izin pada mak untuk menyampaikan ceramah. Adab. Adab, tuan-puan. Jangan sampai kita kenyang makan penganjur pagi, mak kita duduk kat tepi longkang nunggu kita. Duduk kat tepi tangga tunggu anak dia datang kat kereta. Ini saya cakap bukan cakap kosong tuan-puan. Ini cerita benar-benar. Ya, berlaku dalam masyarakat. Kita kalau dijemput makan, kita tanya, tak apa, saya cari mak saya dulu. Jangan makan tuan-puan kalau mak kita tak dijemput makan. Ya, jangan makan. Ustazah belajar benda-benda macam ni juga daripada almarhum Ustaz Abu Hassan Din Al-Hafiz. Ya. Ustazah dia beritahu oleh sahabat-sahabat ustazah, penganjur-penganjur program masjid-masjid, ya. Dia kata dengan Ustaz Abu Hassan Din kena teliti sikit, kena cermat. Ini bab bukan bab dengan mak, ya, tapi bab dengan isteri. Sebab yang bawa kereta tu selalunya isteri almarhum yang bawa bila ustaz tu nak ceramah, ya. Jadi bila sampai, memang ustaz hargai isteri dan ustaz nak yang lain pun sama, jangan abaikan. Saya tak boleh sampai juga, ya, dengan izin Allah kalau tak ada orang memudahkan saya untuk sampai. Jadi kalau suruh makan tapi isterinya tak ada sekali makan, maknanya AJK tak pedulikan isteri tadi, Ustaz Abu Hassan Din tak makan. Minta maaf, saya balik dulu. Kalau dia nampak, ya, tak ada kesungguhan pihak majlis nak sama-sama raikan isteri tadi, tak apa, saya tak makan. Jadi orang mula kesan, ya, apa sebab kadang-kadang dah sampai tempat makan tapi tak nak makan. Akhirnya ramai penganjur yang tahu, oh, memang tak senang hati ustaz nak makan sebab isteri ni tidak diajak makan. Nanti isteri tu pun apa, nanti kena makan juga kat luar. Ya, tapi bila diraikan isteri, dia tengok isteri dah ada, okey, kita duduk makan. Tengok tuan-puan, itu baru isteri, ya. Belum mak lagi, tak tahu kalau mak macam mana kan, ya. Itu baru isteri, tuan. Tapi subhanallah, orang-orang hebat ni benar-benar akan menghargai dan meraihkan wanita-wanita dalam hidup mereka. Sama ada itu ibu, isteri, anak perempuan, adik-beradik perempuan, Masya Allah, santuni sebab mudah nak masuk syurga. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, maksud ustazah apa? Ibu ayah sekalian, kita ada lisan, kita ada suara, bercakap, menegur, menasihat. Jangan duduk diam. Ini kadang-kadang anak daripada kecil, melompat-lompat lah dekat restoran, ya, sampai terpelanting lah sudu dengan garpu kena kat meja orang lain. Mak ayah main handphone je. Betul tak, Kak? Tu Kak cakap betul, macam geram betul tu, ya. Sungguh, ya. Bercakaplah, bercakap. Kata-kata tu senjata. Sekarang lah senjata, ya. Sekarang senjata. Bercakap. Macam mana kita nak tertibkan anak, nak adabkan anak kalau tak bercakap? Bercakap ni benda yang paling basic sekali. Lepas tu baru kita tunjuk dengan contoh teladan. Tapi kena bercakap. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Apakah lagi perkataan, kata-kata yang lebih baik daripada kata-kata yang mengajak seseorang itu kepada Allah dan beramal saleh dan mengatakan innani minal muslimin, aku adalah orang yang menyerah diri kepada Allah, iaitu dari kalangan orang-orang Islam. Qaulan, kata-kata. Jadi kena bercakap, tuan-puan. Nak adabkan anak ni kena banyak bagi nasihat, kena banyak bagi bimbingan, banyak bagi panduan. Masya Allah, ada tempat anak ustazah belajar kan, yang ustazah rasa bertuah sangat. Ya Allah, terima kasih ya Allah, kau tunjukkan anak aku, walaupun mungkin sekejap duduk kat situ kan, sementara cuti je, ya, tumpang sekejap, cuti untuk jaga Quran. Tapi hati saya rasa sangat bertuah, tuan-puan. Kenapa? Bukan soal nak dapat ilmu semata-mata, tapi nak dia tahu bahawa dalam hidup ini antara benda yang paling penting adalah adab. Tuan-puan, ya,
Anak tu cakap dah, Umi kat sana Umi, kalau kita sedang berjalan, lepas tu berjalan Ustaz, berjalan Tok Guru, kita kena berhenti. Tak ada timbul cerita tak perasan cikgu sampai terlanggar, cikgu jatuh pula beg. Itu filem, drama ya. Tak ada. Sebab apa? Kita sangat peka dengan guru kita. Guru. Sampai Umi kalau kita jalan-jalan berlari ke apa, tiba-tiba Tok Guru kita lalu, berhenti. Bukan bagi salam sambil berjalan ya. Sambil salam, hai Ustaz, jalan-jalan. Tak macam tu. Berhenti. Assalamualaikum Ustaz. Masya Allah. Bukan budak-budak kecil tu dah besar-besar dah diajar adab. Jadi ada satu ketika anak ustazah tu katalah halaqah dia hujung sana. Tok gurunya di sini. Halaqahnya hujung. Dia buat halaqah-halaqah kan. Tok guru kat sini. Dia hujung. Dia nak tasmi' Quran. Dia nak ulang Quran. Tapi kemudian dia ditegur. Ya, ditegur. Katalah namanya Lutfi. Bukan nama sebenar. Ya. Katalah Lutfi, entah alih sikit kedudukan. Jadi anak ustaz ni heran. Kenapa nak alih kedudukan? Tak ada apa pun. Sebab Tok Guru tu setentang dengan punggung belakang kita. Tidak beradab. Masya Allah. Sampai tahap tu ajar adab tuan-tuan. Tu Tok Guru kita. Kita dapat ilmu daripada dia. Allah izinkan demikian. Ya, hargai macam mana dengan adab. Kalau tidak ada adab, masakan ilmu tu dapat diaplikasikan. Adablah yang paling dulu. Terima kasihlah dengan orang yang mengajar. Adab. Jadi Ustazah dengar macam-macam lah tuan-puan ni kisahnya, Masya Allah. Ya Umi diajar adab. Dengan ibu bapa diajarkan adab. Bercakap macam mana, Masya Allah tuan-puan. Adab.